Bapak dan Ibu, kita bersatu dalam doa. 我们低头祷告。 Sungguh benar Tuhan, sungguh manis tinggal di dalam dekapan-Mu. 主啊，是的，我们可以在你的怀抱中是何等的美。 Tuhan, Engkau telah mendekap kami dan kami tidak akan bisa lari daripada-Mu. 主啊，你已经拥抱了我们，我们再也逃不掉了。 Sungguh manis, sungguh indah bersama Tuhan. 主啊，我们与主你同在是何等的美，何 Terima 等 kasih Bapa. 感谢天父。 Tuhan, tolong kami dalam pembelajaran firman 主 Tuhan. 啊，求你帮助我们，在我们要学习你的话语中， Biarkan Tuhan saja menuntun sepenuhnya Bapa dalam proses pemberitaan firman Tuhan dan penerimaan firman Tuhan. 但愿主啊，整个在释放你话语的过程跟领受的过程，主你自己来帮助。 Biarkan Roh Kudus yang berkuasa dan berkata-kata dan hidup dalam hati kami. 但愿圣灵你在我们心里面动工，活在我们里面， Untuk menjadi terang dan jalan hidup kami. 可以成为我们的光，我们的盐。 Terima kasih Bapa. 感谢天父， Dalam nama Yesus 奉 Kristus 靠主耶稣名祷 kami 告， berdoa. Amin. 阿门。 Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们平安， Masih suasana Natal, izinkan saya mengucapkan selamat Natal bagi kita 我 semua. 们还是在圣诞节的气氛，我们允许我向各位说声圣诞节快乐。 Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. 我们一起要来翻开耶利米书第31章第3节。 Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. 耶利米书第31章第3节。 Saya akan bacakan bagi kita semua. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. 耶和华从远方向我显现，我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。 Bapak dan Ibu dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah God's love never change. 所以今天我们的主题是神的爱永不改变， Kasih Tuhan tidak pernah berubah. 因为神的爱永远不会改变的。 Kasih Tuhan tidak pernah berubah dan tidak akan berubah sebab ini adalah salah satu atribut daripada Allah. 神的爱永不改变，而且它永远不会改变，因为这就是神的它的属性之一， Yaitu the immutability of God. 就是这就是神的一个它的属性。 Dasarnya ada di Maliaki 3 ayat 6 dan juga berbagai yang lainnya. 我们看在马拉基书第3章第6节那里有记载， Aku Tuhan tidak berubah. 我耶和华是不改变的。 Immutability of God atau ketidakberubahan Tuhan adalah ajaran teologis yang menyatakan bahwa Tuhan tidak berubah, sifatnya tidak berubah, karakternya tidak berubah, janji-janjinya tidak berubah dari kekekalan sampai kekekalan. 神的不变的一个性质是一种神学的教义，是指出神他的本性不改变，他的旨意不改变，他的允许也不改变。 Jadi apapun, situasi apapun, waktu bagaimanapun tidak akan dapat mengubah Tuhan. Tidak ada yang dapat mempengaruhi Tuhan. 所以不管任何的时间环境，世界上所发生的任何事，也不会影响神。 Pada khotbah Natal pada tanggal 25 Desember 2024 yang lalu, 在12月25号圣诞节的聚会的正道当中， Pendeta Hendrolim ada menjelaskan tentang Tuhan Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Hendrolim 牧师他也有解说我们的上帝耶稣是阿拉法跟俄梅加， Awal dan akhir. 他是初，他也是末。 Tuhan tidak terikat oleh waktu, tapi justru sebaliknya Tuhan yang menyediakan waktu untuk manusia. 上帝他不受时间的限制，反而他提供了这时间给人类。 Jadi Tuhan ada sebelum ada waktu, Tuhan ada di dalam waktu, dan Tuhan akan tetap ada di luar ketika waktu itu habis. 意思就是说，神他存在世界还没有实践之前，他存在在时间里面，他也存在在时间的以后。 Dan di dalam immutability of God, di dalam kekekalan hingga kekekalan, Tuhan tidak akan berubah. Sifatnya, karakternya, janjinya, kehendaknya tidak tergoyahkan oleh apapun. 所以在永恒，从永恒到永恒，神的不改变就是永远不会变的。
Dan dari ketidakberubahan Tuhan inilah kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak akan berubah. 因为从神的这个性质不改变的性质，我们知道神的爱也是不会改变的。 Bapak gereja dari abad pertengahan Santo Anselmus dari Canterbury berkata, God, you are unchanging, and so your love is unchanging. You love us because we were, and you will love us when we will choose to be. Artinya adalah Tuhan, Engkau tidak berubah, maka kasih-Mu pun tidak berubah. Engkau telah mengasihi bahkan sebelum kami belum ada, dan Engkau akan terus mengasihi bahkan setelah kami tiada. 坎特伯里中世纪教会之父圣安瑟姆说：“上帝是不改变的，所以你的爱也是不改变的。在我们存在之前，你就爱我们；当我们已经不存在时，你也仍然爱我们。” Kita akan mempelajari lebih dalam tentang kasih Tuhan yang tidak berubah. 我们要更深入的来探讨，来学习这不改变的爱。 Sebelum itu mari kita menguji hati kita masing-masing. 首先，我们试着来检查我们个人的内心。 Seberapa dalam kita memaknai tentang kasih Allah tidak berubah. 我们对神不变的爱的意义理解有多深？ Apakah kita sungguh mengucap syukur akan hal itu? 我们真的为此向神感谢吗？ Atau kita belum mengerti tentang kasih Allah 或者是我 yang 们 tidak berubah? 还不明白，不真正的明白神不变的爱的深意？ Saya akan membawa kita ke dalam kisah keadaan bangsa Israel pada masa Yeremia. 我要带大家回顾到那个先知耶利米时代的以色列人的故事。 Ini menjadi salah satu background atau menjadi latar belakang di mana firman Tuhan yang kita baca Yeremia 31 ayat 3. 这就是我们刚才所读的耶利米书31章3节的一个背景。 Inilah adalah masa sebelum pembuangan hingga pada saat pembuangan masa Israel. 就是从以色列还没有被流放，直到他们被流放的那个时期， Yaitu waktu itu saja Tuhan mengirimkan banyak nabi. 就有单单那个时期，上帝差遣了很多的先知， Yesaya, Amos, Hosea, Mika, Jefanya, Habakuk, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan Obadya. 以赛亚先知、阿摩斯先知，还有何西亚、弥迦、西番雅、哈巴谷、耶利米、以西结、但以理、厄巴迪亚先知。 Kenapa Tuhan mengirimkan banyak nabi hanya pada masa itu saja? 为什么单单在那个时期，上帝差遣那么多的先知？ Apa yang terjadi pada masa itu? 那时候发生了什么事情？ Masa itu adalah masa yang sangat gelap. 那是非常黑暗的一个时期。 Bangsa Israel jauh daripada Tuhan dan mereka dihukum Tuhan. 以色列人他们远离了神，而且上帝在那时候惩罚他们。 Izinkan saya mencoba menjadi bangsa Israel pada masa itu. 所以请大家允许我来扮演一下以色列人当下的以色列人。 Tuhan, sampai berapa lama lagi kami menderita? 主啊，我们还要受苦多久呢？ Sampai berapa lama lagi kami ditindas dan dihina? 我们还要受侮辱、欺压到多久呢？ Tapi kami sungguh jahat di hadapan-Mu. 但是我们实在在你面前犯了罪， Kami menyembah Allah Mesir, Allah Kanaan, Allah Asyur. 我们拜了那个迦南安的神明，拜了那个亚述的神明， Kami memberi persembahan pada mereka. 我们把那个献祭献给他们。 Kami bangga atas diri kami. Hanya diri kami yang hebat. 我们认为我们自己最了不起的，我们认为我们最厉害的。 Mengabaikan-Mu dan tidak mencari-Mu. 主啊，我们远离你，我们忽略了你，我们不寻找你， Kami tidak tahan mendengar firman-Mu yang keras. 我们也无法忍受听到你那严厉的话语。 Kami melempari nabi-Mu dengan batu. 主啊，我们用石头来丢你的先知， Membuang mereka ke penjara yang gelap. 我们把他们丢到黑暗的监狱里， Tapi mereka enggak diam. 但是他们不保持沉， Karena firman-Mu yang adalah kebenaran. 因为你的话语就是真理。 Kami melacurkan diri pada orang lain. 我们把自己卖给别人， Kami menyukai istri orang 我 lain. 们喜欢别人的老婆， Bahkan kami menyukai laki dan laki. 甚至我们喜欢男性和男性。
Sekarang Yerusalem telah hancur. 现在耶路撒冷已经毁了， Kami kelaparan. 我们在那里挨饿， Ibu menjual anaknya. 母亲把孩子卖掉， Saudara memakan daging saudaranya. 弟兄吃自己弟兄的肉， Kami layak jauh dibuang Tuhan. 我们该被神抛弃。 Bapak dan Ibu, keadaan berat tersebut terjadi bagi bangsa Israel. 弟兄姐妹，这种严重的困境发生在以色列他们当中， Terutama Israel yang tersisa, yang hancur di kota yang hancur. 尤其是那留在已经被毁灭的城市的以色列人。 Tapi Yeremia pasal 31, kemudian bangsa Israel bertobat dan berkata, Engkau Tuhan telah menghajar aku dan aku menerima penghajaranmu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik ya Tuhan, sebab Engkau Tuhanku. 但是在耶利米书第31章18、19节那里告诉我们，以色列人他们悔改，他们说你管教我，我便受管教；求你使我转回，我便转回。因为你是耶和华我的神，我背离以后就懊悔，报羞蒙亏。 Bapak dan Ibu, demikian ungkapan hati bangsa Israel. 弟兄姐妹，这就是以色列人他们的心声。 Mereka meratap keadaan mereka menderita, terbuang, terhina dan kelaparan. 他们哀叹自己的蠢境， Mereka sungguh jahat. 他们非常的 Perbuatan apa lagi yang belum dilakukan mereka? 还有哪些事情是他们还没有做的呢？ Jahat, bahkan mereka menipu orang miskin, janda dan anak yatim. 他们邪恶，他们甚至欺骗那些穷人、寡妇和孤儿。 Sombong, bahkan mereka nggak mau dengar suara Tuhan. 他们骄傲，他们甚至不愿意听神的声音。 Selingkuh, mereka bahkan suka laki dan laki. 外遇，他们甚至喜欢男性跟男性。 Pembunuhan, mereka bahkan kanibalisme. 杀害，他们甚至吃同类的那个肉。 Tapi kemudian mereka meratap, mereka mengakui segala dosa mereka. 但随后他们就哀嚎起来， Dan mereka kemudian berbalik. 他们承认自己的错误，而且他们转回向神。 Dengarkanlah Bapak dan Ibu, Tuhan yang selalu sama berkata kepada orang Israel ini dalam kitab Yeremia pasal 31. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Masih ada harapan untuk masa depanmu, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. 弟兄姐妹，我们来听这些以色列人，他们这个永远一样的神对以色列人在耶利米第31章3节以及其他的节，他说。 耶和华从远方向他们显现，我永远爱你，我永远的爱你，因此我以慈爱吸引你，我幕后必有你幕后必有指望。 Bangsa saya mendapatkan pengampunan. Mereka berbalik kepada Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan. 弟兄姐妹，他们回转向神，他们就得着赦免。 Mereka mendapatkan sukacita besar. Kenapa? Karena ada harapan dan masih ada hari depan walaupun sangat jahat perbuatan mereka. 他们得着了一个大的喜乐，因为什么？他们有了盼望。虽然他们的罪是那么的庞大，但是他们得着了赦免。 Kenapa ini bisa terjadi? 为什么这一切会发生呢？ Karena kasih Tuhan selalu ada. Tuhan tidak akan berubah ketika anak manusia bertobat dan kembali kepada Tuhan. 因为神的爱永远不会改变，当人愿意悔改转向他的时候。 Demikian juga Bapak dan Ibu kasih Tuhan, kita percaya Tuhan yang sama. Tuhan yang memberikan pengampunan dan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan yang selalu setia ini juga sama diberikan kepada kita masing-masing. 所以弟兄姐妹，我们信同一位的神，永不改变的神。神把信实的爱也赐给以色列人，也如此的赐给我们。 Bapak dan Ibu, jika kita melihat keadaan sekitar kita, dunia ini karena dosa. 弟兄姐妹，如果我们观看这个世界，因为周遭都充满着罪恶， Dunia ini selalu berubah. 这个世界不断的在改变， Persahabatan dapat hilang. 友谊很容易就消失。 Istri, suami, dan anak kita dapat berubah. 我们的丈夫、妻子、孩子也会改变的， Cinta mereka kepada kita dapat berubah. 他们对我们的爱也会有变化的。
Tapi tentang Tuhan kita, 但是我们的神， saya tidak mau Tuhan berubah. 我们不要神会 Saya 改 mau 变， Tuhan selalu sama dan konsisten. 我们要永远不改变的神，始终如一的神， Karena saya dapat jatuh dalam dosa. 因为我们是会陷入到那个罪恶的， Saya dapat kesepian, sedih, dan 我 takut. 们会感到孤单，会感到悲伤的。 Oleh karena itu saya ingin datang kepada Tuhan untuk mendapatkan penghiburan dan kekuatan. 所以我们需要来到神面前，我们要从他那里领到那个安慰跟力量。 Bayangkan jika Tuhan dapat berubah. 我们想象，如果我们的神是会改变的神， Maka celakalah hidup kita. 我们的人生就有祸了。 Gak ada yang menolong, gak ada 没有人可以 pengharapan. 帮助我们没有了盼望。 Karena ketika kita ingin datang kepada Tuhan, kita harus mikir dulu, wah hari ini Tuhan bagaimana ya? Kalau saya datang Tuhan marah nggak ya? 因为当我们要来到神的面前的时候，我们还要考虑今天我们的神他的情绪如何他有在生气吗？如果我今天来打扰他， Tapi Tuhan tidak berubah dan Tuhan tidak akan berubah. 但是我们的神不改变，而且他永远不会改变的。 Oleh sebab itu kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun, bagaimanapun. Karena kita tahu Tuhan di sana. Tuhan pasti membuka tangannya, menerima kita, memanggil kita dan menghibur kita. 那因此，我们可以在任何的时候、任何的环境来到神的面前，因为他愿意在那里聆听我们。 Bahkan kasih karunia Tuhan ini sangat spesial bagi kita. 而且神对我们的爱，他的恩典是很特别的。 Bapak gereja mula-mula yaitu Santo Agustinus dari Hippo berkata, 荷马圣奥古斯丁的教父他这么说： tolong PowerPoint. God's love each of us as if there were only one of us. Allah mengasihi kita, setiap dari kita seolah-olah hanya ada satu dari kita. 上帝爱我们每一个人，仿佛我们就好像只有我们那一个人。 Dimensi kasih Tuhan bukan hanya bagi seluruh dunia dan bagi seluruh manusia, tapi juga dimensi yang lebih kecil lagi untuk kita secara pribadi. Kasih yang khusus, kasih yang spesial, seolah-olah hanya ada satu kita, hanya ada satu anak, hanya ada satu pengantin, yaitu kita, dan itu kasih Tuhan kepada kita yang sangat spesial. 神爱的维度不仅仅是对全世界的人的爱，但是他有更小的，就是他的维度，就是对你我的爱。 让我们可以仿佛在他面前只有我们这一个唯一的人， Sehingga kita dapat datang kepada Tuhan kapan saja dan kita mengetahui kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu kasih yang spesial sebab Tuhan tidak pernah berubah. 因此我们可以随时随地的来到他面前，就是因为他的爱是永远不改变的。 Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, kita telah membahas tentang Allah yang tidak berubah. 弟兄姐妹，我们已经探讨了有关于不改变的神， Dan kasih Allah yang tidak mungkin berubah. 以及神的爱永远不会改变的。 Mari kita membahas dimensi manusia. 我们现在看从人的那个维度来探讨， Ada yang menarik dari sisi manusia. 有很吸引我们的从人的角度。 Kasih Allah memang telah diberikan kepada manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan siapapun dan oleh siapapun. 神已经把他的爱给予人类，而且没有任何事物来可以使我们与神的爱隔绝。 Roma 8 berkata, baik maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa di atas, di bawah, makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. 在罗马书8章38、39节说，无论是死是活，是天使，是掌权的，是有全能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是深处的，是别的受造之物，都不能使我们与神的爱隔绝。 Jadi Allah yang tidak berubah, memberikan kasih yang tidak berubah kepada kita dan tidak dapat digantikan oleh siapapun. Namun pertanyaan, siapa kita? 所以神是不改变的神，他的爱不会改变，给予我们。所以现在我们要问的就是，到底我们是谁？ Siapakah kita yang dimaksud dalam kitab Roma?
所以在这个罗马书那里所探讨的，我们这是谁？ yang mendapatkan kasih tidak berubah itu. 我们可以得到那不改变的爱。 Kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 7, 如果我们看主耶稣在马太福音第7章那里所说 Tuhan 的， Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. 不是每个人称呼我主啊主啊都可以进入天国。 Tuhan Yesus juga berkata, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 但是主耶稣会说：“你这行恶的人，远我离去吧。 Ternyata dari perkataan Tuhan Yesus ada orang yang tidak dikenal Allah. ”原来从主耶稣所说的这句话，我们得知有人是上帝不认识的， Dan mereka ini tidak masuk dalam bagian kita yang mendapatkan kasih karunia itu. 而且他们没有包括在我们当中已经得到那个恩典的人。 Alasannya ada dua. 那有两个原因 Pertama, 第 mereka 一 tidak melakukan kehendak Bapa. 他们没有遵行神的旨意； Yang kedua, mereka berbuat jahat. 第二，他们作恶多端。 Lalu bagaimana? Saya kan juga berbuat jahat. 所以我也有作恶，那我也作恶，那现在我该怎么办？ Saya juga masih berbuat dosa. 我也还有做那个犯罪的事情， Bahkan hari ini saja mungkin ada satu atau dua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 甚至今天还有1-2件事情是不讨神喜悦的。 Apakah kita termasuk pada golongan orang-orang yang tidak menerima karunia Allah? 我们难道我们也包括在那些已经没有领受到神恩典的人吗？ Tentang berbuat jahat dijelaskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. 说在约翰一书3章9节那里解说有关于作恶。 Tentang berbuat jahat, yaitu setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. 那就是凡神生的不犯罪。 Tidak berbuat dosa lagi dalam bahasa Yunani digunakan adalah os hamartane yang memiliki bentuk present tense. 所以不再犯罪，在希腊文使用的是一个现在式的。 Dalam bahasa Yunani koine artinya aksi yang berlangsung atau sifat yang terus menerus. 在原文归内的意思就是持续不断的。 Artinya orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Present tense di sini menunjukkan bahwa sifat dosa bukan pola hidup orang percaya. Bukan pola hidup yang terus-menerus dilakukan, tetapi berhenti dan langsung berbalik kepada Allah. 意思就是说，从神生的不会再继续犯罪。这里的现在式的形式显示，罪性不会再持续的在他们的生活中有这样的一个模式。 Dengan kata lain, kita orang percaya yang tidak sempurna ini bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak akan hidup dalam dosa terus-menerus. Kita diberikan hati untuk bertobat, berbalik kembali kepada Allah. 换言之，我们这信主的人虽然是不完美，我们很可能会陷入罪恶，但我们不会一直活在那个罪恶当中，但是我们会转向神，悔改的有一颗悔改的心。 Inilah yang disebut umat Allah. 这就是被称为神子民。 Inilah yang disebut sebagai kita yang mendapatkan kasih karunia Allah yang kekal, sempurna, yang tidak berubah dari Allah yang tidak berubah. 这就被称为我们已经接受了永恒、完美、不变的爱的神，从神那里得到的爱。 Sedangkan mereka yang tidak masuk dalam golongan kita, yang tidak mendapatkan kasih karunia Allah yang kekal, yang tidak masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka yang gemar melakukan kejahatan, tidak diberikan hati yang peka untuk berbalik pada Tuhan dan 然 bertobat. 而那些不包括在我们当中的，就是没有得到永生神恩典的人，那进入神的国度的人，就是那些喜欢犯罪，而且他们没有向神悔改的心。 Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, 主内弟兄姐妹， kita akan masuk ke dalam akhir khotbah. 我们要进入了这个正道的尾声。 Di penghujung tahun ini, bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan selama tahun 2024? 在这个岁末的时刻，我们如何的就是来结束这个2024年？ Apakah kita telah melakukan kehendak Bapa? 难道我们已经就是行神的旨意， Atau apakah kita masih gemar melakukan dosa-dosa itu? 或者我们还很喜欢犯那是同样的罪？ Masihkah kita memilih dosa itu seperti bangsa Israel dihancurkan oleh Allah?
我们还是很喜欢犯那些罪，就算上帝已经把它毁灭了， Allah telah menegur dan mengingatkan kita. 上帝已经提醒我们，已经责备我们了。 Mari jadikan ini salah satu komitmen awal tahun kita. Tinggalkan dosa-dosa lama itu dan terus-menerus kita diubah menjadi serupa seperti Kristus. 但愿这可以成为我们一个向神的一个立约，我们要把这一切罪放下，离开它，来进入一个新的一年。 Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mendapatkan kasih karunia yang tidak berubah itu. 因为我们这一群就是得到那永不改变恩典的人。 Bapak dan Ibu, dengarkanlah janji penghiburan dan penguatan dari Allah. 弟兄姐妹，我们一起来聆听神给我们的安慰和坚固的应许。 Pada Ibrani 10 ayat 16 dikatakan, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. 在希伯来书10章16节告诉我们，我要将我的律法放在他们的心上，又要写在他们的心思里。 Tuhan secara aktif menaruh hukumnya dalam hati kita dan menuliskannya dalam hati kita. 我们的神他是积极的把他的律法放在我们的心中。 Tafsiran lebih dalam dengan menggunakan present tense artinya adalah Tuhan menaruh hukum dalam hati kita terus-menerus memberikan kita kebijaksanaan. Tuhan menulis di akal budi kita terus-menerus setiap saat, setiap kita mendengar firman Tuhan dan belajar Alkitab terus-menerus Tuhan memberikan akal budi pembaharuan dalam diri kita. 更深的一个解说就是神用一个现在式的方式来进行，他是不断的一直不断的把那个写在我们的心板上。 Tuhan terus mengajar kita, tidak berhenti saat firman ini disampaikan 2000 tahun yang lalu. Tidak berhenti ketika kita dibaptis mengaku ya dan percaya pada Tuhan. Tapi dari sekarang hingga selamanya dan seterusnya, Tuhan mengasihi kita dalam pekerjaan tangannya, mengajar kita, menghibur kita. 神告诉我们，虽然神的话语在2000年已经被传讲了，但是就算我们当时受洗承认相信他，但是他永远是不会停止的，不断的来教导我们，来灌输我们的。 Bahkan pada saat ini, ketika kita mengenal Allah yang benar, ketika kita mendengar firman yang benar, Tuhan menaruhnya dengan aktif selalu, terus menulis dalam akal budi kita, menambah hikmat kita sesuai dengan hikmat Tuhan tentang kehendaknya dan janji. 所以神不断把他的智慧，把他赐给我们，让我们可以在正确的一个信心里面让我们的思想一切都可以不断的可以更新。 Sehingga kita tidak perlu takut lagi menghadapi hidup ini. 所以我们再也不需要来害怕的面对生活。 Karena dari iman, surat Ibrani pasal 11 mengatakan, karena iman, baik mereka yang telah mendapatkan sesuatu atau mereka yang belum mendapatkan sesuatu, tapi iman memberikan kita kesaksian yang baik, yaitu Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. 所以好像在希伯来书11章告诉我们的，使我们不再需要对生活感到害怕，因为根据这个希伯来书，因着信心，无论他们已经得着的或者还没有得着的，我们都是神会把预备好的给我们更多。 Oleh karena Tuhan yang tidak berubah dan Tuhan yang aktif selalu dalam hidup kita, jangan takut akan 因此， kehidupanmu. 我们的神是积极的，他不断的给我们，我们不需要再害怕了。 Saat kamu bersedih dan takut akan masa depan, jangan takut menjalaninya. 如果你还很难过，你害怕你的未来，这时候你不再需要害怕了。 Ingatlah kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, janjinya, penyertaannya, penghiburannya dari dulu sampai sekarang dan telah dibuktikan dalam kisah hidup kita, kisah hidup orang tua kita, bahkan dari kisah hidup bangsa Israel yang sangat jahat. 所以我们再也不需要害怕了。透过我们自己的经历，我们父母的经历，包括以色列人他们的经历，神是永不改变的神。 Kekuatan dari Tuhan terus hadir dalam hidupmu, terus Tuhan berikan, terus Tuhan hiburkan, terus Tuhan tulis dalam akal budi kita. Sebab Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik dan iman kita mengakui. 神的力量，神的安慰是不断的赐给我们的，甚至他为我们预备了更好的。 Bapak dan Ibu, mari kita mengambil doa secara pribadi kepada Tuhan. 弟兄姐妹，但愿我们这时候我们在神的面前来祷告。
Seperti firman Tuhan yang mengatakan, orang percaya tidak akan terus-menerus berbuat dosa. 正如神的话告诉我们，相信他的人不会继续不断的犯罪。 Mari kesempatan yang baik ini kita buat komitmen baru pada Tuhan. 但愿这个美好的时刻，我们在神的面前来立上一个承诺。 Katakanlah kepada Tuhan apa kesalahanmu. 我们告诉神，我们哪一些是我们的过犯， Minta pada Tuhan kekuatan untuk dapat terlepas dari dosa itu. 求神帮助我们，给我们力量，让我们可以脱离这些罪恶。 Minta pada Tuhan penghiburan. 我们求神是给我们安慰。 Apakah hatimu penuh dengan benci? 你的心里还充满着愤恨吗？ Apakah perbuatanmu penuh dengan dusta? 你的行为还充满着谎言吗？ Mari kita mohon pada Tuhan 2025 kita menjadi pribadi lebih baik. 让我们向神求，我们也是立下一个新的承诺，2025年成为一个更好的人。 Karena kita tahu Tuhan tidak berubah 因为我们知道神永不改变， dan kasih-Nya diberikan kepada kita umat-Nya. 而且他把他的爱赐给我们人类。 Datanglah pada Tuhan. 我们来到神的面前。 Bapa kami dalam surga Tuhan, 我们在天上的阿爸父神， kami mengucap syukur padamu. 我们感谢你， Dengan iman kami dengan yakin mengatakan kami umat-Mu. 主啊，我们用信心的，我们承认我们是你的百姓。 Dengan iman kami mengakui dosa kami dan kami ingin berbalik pada 我 Tuhan. 们用信心，我们向你承认我们的过犯，我们愿意回转向你。 Dalam kasih-Mu kami ingin meninggalkan dosa lama kami dan kami menjadi pribadi lebih baik. 主啊，在你的爱里面，我们愿意离开这些罪恶，转向你。 Tuhan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi dosa-dosa itu. 主啊，求你给我们力量来面对这一切的罪恶。 Tuhan berikanlah kami penghiburan dan kekuatan bagi kami yang tidak selalu bertahan menghadapi berbagai godaan itu. 主啊，求你赐给我们力量，求你赐给我们安慰，让我们可以远离这所有的罪恶的诱惑。 Terima kasih Tuhan, karena iman kami bisa melihat Engkau yang tidak pernah berubah. 主啊，我们感谢你，因着有信心，我们可以看到你是不改变的神。 Kuatkan kami Bapa dalam menghadapi masa depan kami. 主啊，求你坚固我们来面对我们的未来。 Tuhan, sekarang kami akan menghadapi tahun 2025. 主啊，我们多一阵子就要进入新的一年，2025年。 Dengan iman kami akan berani menjalani tahun ini. 主啊，我们凭着信心，我们勇敢的向前走， Karena kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berubah bagi kami umat Allah. 因为我们相信，对主的百姓而言，你的爱是永远不会改变的。 Penyertaan Tuhan yang selalu kekal, ada hadir yang kami rasakan 主 selalu 啊，你的 dengan. 同在是从永恒到永恒的。 Terima kasih Bapa. 主，我们感谢你， Terima kasih atas hari ini. 我们感谢你今天 Biarkah firman-Mu yang telah disampaikan 今天的道，主啊，我们已经领受的， diterima hati kami menjadi hidup terang dan menjadi jalan 你已 jalan 经 kami. 你的话已经被释放，而且我们已经领受，可以在我们心里可以发芽长大。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Dalam nama anak-Mu Yesus 奉 Kristus. 靠主耶稣基督名祷告， Amin. 阿门。
Kita bersyukur memiliki Allah yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu mengiringi langkah hidup kita. Biarlah hidup kita selalu kita persembahkan kepadanya sebagai korban yang hidup dan berkenan kepadanya. Kita mau membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaannya. Biarlah persembahan menjadi simbol penyerahan diri dan ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan,